Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa wa ana abduka wa ana ala ahdika wa bika mustata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pertemuan pada pagi yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang penonton, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Doa berpanjangan buat mereka semua, doa berpanjangan buat kita semua juga yang sedang berada di Palestin, di Myanmar, di Kashmir, di China, di Uyghur, masyarakat Uyghur, di Yaman, ya, didoakan kebaikan, dan kita juga yang sedang berhadapan dengan COVID-19 ini ataupun COVID-19 ini. Semalam kes pun masih lagi 5,000 lebih. 5,000 lebih ya? 5,000 lebih. Ya, angka yang kita tak jangka datang, sedangkan kita dulu pernah mencapai angka kosong ataupun SAR kurang daripada 10 satu Malaysia. Sekarang ni angkanya beribu-ribu setiap hari. Bayangkan kalau new case ataupun kes baru 5,000, ya, maksudnya banyaklah orang yang sedang dijangkiti dengan wabak penyakit. Mari sama-sama tuan-tuan dan puan kita menyahut nasihat kerajaan untuk sama-sama mengambil program vaksin, dan itu kita ambil sebagai saddud dhara'i, menghindarkan daripada mudarat yang lebih besar. Akhaf dararain. Dalam kaedah fiqh dipanggil akhafud dararain. Kalau orang tanya, kenapa ambil vaksin? Buat apa badan tengah sihat tiba-tiba cucuk vaksin? Kan cucuk penyakit pula dalam badan. Ini dipanggil akhafu dararain. Kan khafif maksudnya ringan, akhaf maksudnya paling ringan ataupun lebih ringan. Dararain di antara dua mudarat. Mendapat penyakit COVID-19 itu berat. Tetapi mengambil vaksin untuk mengurangkan kebarangkalian terkena mudarat itu lebih baik. Maksudnya dua-dua tak elok, kan? Kita letakkan virus dalam badan tak elok. Kita terkena jangkitan lagi tak elok. Tapi kita ambil yang paling ringan, iaitu cucuk vaksin. Kalau tak ambil terus, lagi teruk. Sebab kita akan menyebabkan diri kita terdedah dengan mara bahaya, dan kita tahu kes kematian bukan kes yang main-main. Ya, itu figure ataupun numbers yang benar, ya. Mati itu benar, hidup itu benar. Kan. Jadi mari sama-sama kita mengisafi hakikat kejadian manusia, betapa fragilnya hidup kita ni, betapa mudah pecahnya hidup kita, betapa diri kita ni subhanallah maha lemah. Kita ni lemah. Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha berkuasa. Allah hanya putuskan oksigen daripada masuk ke dalam paru-paru
Ataupun paru-paru tak boleh sedut oksigen yang percuma. Oksigen free, paru-paru free. Allah tak izinkan oksigen masuk ke dalam paru-paru. Ataupun paru-paru tak boleh tarik oksigen yang dibekalkan percuma. Dah kena letak mesin pula. Dia letak mesin pula tarik bawa masuk. Itulah betapa manusia ini sangat bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan buat maksiat. Sebab jantung kita ni berdegup, tak tahu bila dia berhenti. Atas izin Allah dia berhenti, atas izin Allah dia berdegup. Mari sama-sama tuan-tuan dan puan kita mengisafi hakikat kejadian manusia. Dan pada masa yang sama juga, tidak lupakan hari ni hari Jumaat, hari terakhir, Jumaat terakhir bulan Jun. Kan bulan Jun dah terakhir dah ni. Dan bulan depan Jumaat dia jadi hari lain dah, dari bulan lain. Jadi mari sama-sama kita pasang niat untuk banyakkan berselawat pada Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, hari Jumaat ini dibentangkan selawat di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat ada waktu yang paling afdal untuk berdoa. Selawat sebanyak mungkin hari ini. Yang kedua, jangan lupa untuk berdoa selepas asar. Waktu-waktu yang mustajab doa selain daripada di antara azan dan iqamat adalah selepas asar hari Jumaat. Selawat dan berdoa. Selawat dan berdoa. Lepas asar nanti. Fokus untuk banyak berdoa. Tulis hajat sekarang. Tulis segala doa kita hajat. Ataupun pinjamlah hajat orang lain dan kita edit balik ikut kita punya hajat. Kemudian kita baca lepas asar. Kalau tak dapat sepanjang asar sampai maghrib, panjang sangatlah ustaz. Kalau dia tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Lepas asar tu baca panjang sikit doa. Ya Allah, sebut, jangan tinggal satu pun harapan kita yang tidak disebut di hadapan Allah Ta'ala. Allah suka pada hamba-Nya yang berdoa. Sedangkan iblis doa pun Allah kabulkan. Apa doa iblis? Siapa tahu? Iblis doa kepada Allah, ya Allah tangguhkan umur aku sampai hari kiamat untuk aku goda anak Adam. Dahlah niat iblis itu untuk buat jahat pula. Allah perkenankan. Nah, kalau iblis punya doa pun Allah perkenankan, tuan-tuan dan puan, kita ni hamba Allah Ta'ala, umat Nabi Muhammad SAW, mintalah. Minta pada Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita bersangka-sangka, minta tu tak berapa nak full heart, nak panggil half-heartedly. Separuh hati je. Dapat-dapatlah, tak dapat sudah. Allah Ta'ala Maha Perkaya, Dia boleh bagi. Cuma Allah nak tengok kesungguhan kita. Dan kalau tak bagi pun sebenarnya Allah nak bagi lebih baik. Janganlah berkira. Janganlah kita rasa tak dapat tu maksudnya itu tak terbaik. Tak, itulah yang terbaik. Allah tak bagi apa yang kita nak. Ada benda Allah nak bagi lebih baik. Kita bersangka baik. Doa tu dah kabul dah. Tapi Allah bagi yang lebih baik. Senang kan? Kalau kita bersangka baik. Kan senang kan kita bersangka baik. Tak dapat apa yang saya doa ustaz. Memanglah tak dapat pasal Allah nak bagi yang lebih baik. Simple. Oh. Ya ke ustaz lagi baik? Ya. Dah. Kita kena bersangka baik insya-Allah Baik. Jadi selamat datang pada semua kepada Facebook Masjid Al-Mardiyah Taman Melawati dan sebarang sumbangan tuan-tuan dan puan boleh disalurkan kepada Masjid Al-Mardiyah Bank Muamalat 1403 0000 663 715. Sumbangan boleh diberikan kepada 4 tujuan. Pertama, tabung gerobok rezeki Masjid Mardiyah. Yang kedua, tabung ibu tunggal dan anak yatim. Yang ketiga, tabung pengurusan. Yang keempat, tabung apa dia tadi lupa dah. Pengurusan lah. Pengurusan dan tajaan kuliah. Boleh buat juga tajaan kuliah. Jadi sumbangan tuan-tuan puan sangat saya harapkan. Kerana apa? Kerana masjid tak ada orang. Masjid tak ada orang. Selalunya masjid beroperasi atas apa? Atas sumbangan orang ramai. Jadi jemaah pun tak ada. Yang ada muka yang sama lah. Saya, admin, Nazir, Bilal, siap. Muka yang sama je. Kalau muka yang sama ni agak-agak masjid ada orang tak ada. Memang tak ada orang lah. Kalau masjid tak ada orang, mana nak dapat dana? Tak ada lah daripada orang ramai. Orang ramai yang tak datang masjid, dia pun tak tahu nak bagi kat mana kat masjid. Jadi cara terbaik adalah wadahnya adalah macam ni. Jadi tuan-tuan dan puan, infak kepada masjid dia menjadi sumbu. Dia jadi panggil pemangkin untuk masjid naik atas macam tu. Kita menjadi yang panggil apa? Penyebab agar masjid terus melonjak naik. Maksudnya institusi masjid naik. Sumbangan itu lebih besar daripada berada di atas. Kata Nabi SAW, tak sama orang yang berada di Mekah dengan orang Islam yang berada di Madinah. Kerana apa? Kerana di Mekah itu lebih struggle berbanding orang di Madinah. Di Madinah ni kita dah cruising. Madinah ni ada negara, ada ekonomi, ada kerajaan hebat. Kita dikenali oleh seluruh penduduk tanah Arab. Di mana orang Quraisy pun iktiraf kita sebagai orang yang bernegara, daulat. Ketika kita di Mekah,
Siapa yang sanggup? Mereka yang sanggup bersama kita di Mekah itu adalah as-sabiqunal awwalun, orang yang terawal, martabat mereka dijanjikan syurga. Janjikan syurga bilik mereka. Jadi samalah boleh kita iktibarkan keadaan sekarang ni masjid dan surau pada fasa seperti di Mekah. Kan? Macam tak ada orang dah, tak ada siapa nak tolong. Lantak kamulah, nak tumbang-tumbang, nak roboh-roboh lah. Yang penting masing-masing nak selamatkan periuk nasi masing-masing. Masjid tak tahu. Tapi kalau kita contribute kepada pembangunan aktiviti surau dan masjid, besar manfaat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun kita mungkin bukan orang yang boleh pergi masjid selalu, tapi kita bagi sumbangan dana pada masjid untuk masjid terus beroperasi. Allahu Akbar. Adal ala khair kafa'ilih. Orang yang tunjuk kebaikan, dia akan mendapat pahala seperti mana orang lain yang mengamalkan walaupun dia tidak amalkan lagi. Kita suruh orang berinfak, orang infak, kita tak infak, kita dapat pahala. Sebab kita ingatkan orang lain untuk berinfak. Sama juga tuan-tuan infak pada masjid dan masjid beroperasi. Saya bercakap, Ustaz Rahman bercakap, Ustaz Syahid bercakap, Ustaz Isam bercakap dengan orang ramai. Ustaz Zahzai bercakap. Manfaatnya mengalir dan kita doa pada Allah Ta'ala, ini yang menjadi asbab sebagai sadaqatun jariyah. Sadaqatun jariyah yang mengalir sampai kita berada di liang lihat nanti, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan, kita masuk pada fasa yang terakhir, ya. Fasa yang terakhir daripada kitab ni, bukan fasa terakhir dah. Kita dah berada di kuliah yang terakhir dalam kitab Jagalah Allah, Allah menjaga kamu. Terima kasih pada semua yang komit untuk khatam kitab ni bersama-sama, masya-Allah. Tahniah kepada semua yang komit, yang telah tunjukkan komitmen yang tinggi untuk bersama dengan Masjid Mardiah sampai khatam beberapa buah kitab dah sepanjang MCO dan PKP. Subhanallah, tahniah. Dan diucapkan, insya-Allah kita akan sambung kitab yang lain pada minggu depan, ya. Jadi ada masa sikit untuk kita berehat. Kita akan buat kupasan tajuk-tajuk umum. Mungkin esok lusa kita tajuk bab korban ke, kita cerita bab umum, ya, persoalan tentang korban. InsyaAllah kita akan start minggu depan ataupun kita start Januari 1 Julai dengan kitab yang baru. Saya tak nak membebankan para jemaah dengan beli kitab. Itu intention dia. Sebab itu saya tak nak sebut nama kitab lagi. Saya tak nak bebankan agar tuan-tuan puan boleh mendapat manfaat ilmu tanpa mengeluarkan duit untuk beli kitab. Sebab MCO, kedai buku pun tutup. Ya? Baik. Beberapa pelajaran faedah daripada hadis Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni siapa? Seorang sahabat yang baik. Tapi dia dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tak pergi perang Tabuk. Tak pergi perang Tabuk, dia diboikot. Dia menangis, dia menyendiri dalam rumah. Akhirnya turun ayat memuliakan dan menerima taubat Ka'ab bin Malik. Maka pelajarannya pertama, daripada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di atas, kita dapat mengambil lebih daripada 100 pelajaran. Kata perang kitab lebih 100. Tetapi di sini saya hanya akan menyatakan yang paling mudah beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, dalam hadis tersebut dinyatakan bahawa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu musafir, baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan keluar pada waktu pagi. Ini merupakan satu pelajaran yang penting bagi orang muslimin. Jika mereka mahu musafir, hendaklah dilakukan selepas solat subuh. Kerana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku pada waktu pagi mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Pelajaran yang pertama, sebelum Nabi nak bermusafir ke Tabuk, Nabi suruh sahabat gerak waktu pagi, subuh. Sunnah bermusafir lepas subuh. Ya. Jangan kelang kabut, kita tak sempat nak sembahyang subuh. Ataupun kita delay sampai tengah hari baru musafir. Sunnahnya lepas subuh. Tapi dari sudut fiqahnya, kalau kita travel sebelum subuh, maka kita boleh dapat pelepasan sembahyang Jumaat, katanya begitu, ya. Kalau kita travel lepas subuh, maka wajib sembahyang Jumaat. Itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita travel, kalau ada peluang untuk sembahyang Jumaat, kita kena solat Jumaat selepas subuh, kita kena solat Jumaat dan kita gabungkan jamak takdim dengan asar. Tapi kalau kita travel sebelum subuh, maka kita boleh jamakkan di akhir, jamak tak akhir, zuhur dengan asar. Jadi lazimkan travel selepas subuh. Tapi kalau nak tak sempat nak Jumaat tu ataupun musafir, kita boleh travel sebelum subuh. Ya? Itu fiqh, mazhab fiqh, mazhab Syafi'i. Namun ada ulama juga berpendapat bahawa selagi mana dia adalah seorang musafir,
maka dia layak untuk menggabungkan mana-mana jamak takdim ke jamak takhir ke, sama ada di waktu asar pun ataupun di waktu zuhur, waktu Jumaat zuhur. Ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kita gabungkan solat asar dengan Jumaat? Macam mana nikah niatnya? Gabung je lah. Ya, lepas sembahyang Jumaat tu terus naik solat asar. Simple, senang. Tapi kena sembahyang Jumaat dulu lah. Sembahyang Jumaat, lepas habis Jumaat sembahyang asar. Jamak takhir, jamak takdim. Baik. Ni bagi yang lelaki lah, perempuan yang perempuan tu lain. Baik. Bahawa disunatkan, yang kedua, disunatkan musafir pada hari Khamis, kerana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musafir pada hari Jumaat. Ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW dalam musafir. Bahawa baginda SAW musafir pada hari Khamis, sekiranya hari Jumaat bagi sebahagian ulama memakruhkannya. Maksudnya sunnah bermusafir pada selain hari Jumaat. Hari Jumaat ni patutnya hari bertenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari Jumaat ni patutnya hari bertenang. Maksudnya bertenang tu bertenang lah. Kita duduk rehat-rehat, ya. Musafir tu sepatutnya sebelum hari Khamis. Hari Jumaat ni patutnya kita kena ready untuk sembahyang Jumaat. Ada orang sengaja, Ustaz, alang-alang ni saya musafir selepas subuh Jumaat, ni saya memang tak sembahyang Jumaat. Dia pula decide untuk tak sembahyang Jumaat. Sedangkan dia boleh solat Jumaat. Dia boleh rancang bertolak lepas subuh, berhenti di Tapah, solat Jumaat di Tapah ataupun Tanjung Malim, kemudian sambung perjalanan. Boleh. Tapi dia decide, jamak takhir. Solat Jumaat ini solat yang penting. Solat yang besar. Jadi jangan kita simply nak jamak-jamakkan tang solat Jumaat. Kalau kita kalau kita layak untuk sembahyang Jumaat, kita tunaikanlah sembahyang Jumaat. Ini satu solat yang besar di dalam Islam. Sekarang ni dah tak boleh sembahyang Jumaat. Tahulah. Semua orang kata, Ustaz, saya ni dah 6 bulan tak solat Jumaat. Apakah hukum saya? Kalau sekarang ni memang tak boleh lah, pasal semua tak boleh. Pasal dah memang MCO dah, memang tak boleh sembahyang Jumaat. Jadi selalukan bermusafir sebelum hari Jumaat. Hari Jumaat, sebagian ulama mengatakan makruh bermusafir. Dah ada di Tanjung Malim, jangan lupa singgah terolak, kata Kak Zah. Tanjung Malim ni dia ada masjid tua di Pekan Tanjung Malim tu. Dulu arwah moyang saya dulu, sebelum dia jadi mufti Perak, dia merupakan qadi Tanjung Malim. Daripada qadi Tanjung Malim, dia dinaikkan pangkatlah menjadi mufti Perak. Itu yang pindah ke Kuala Kangsar. Pindah ke Kuala Kangsar, akhirnya opah saya berkahwin dengan atuk saya. Opah saya ni orang, dia duduk di Kota Lama Kiri. Atuk saya orang Kota Lama Kanan di Kuala Kangsar. Berkahwin. Kota Lama Kiri, Kota Lama Kanan tu dipisahkan oleh Sungai Perak saja. Sungai Perak ni, dia kata, Sungai Perak ni boleh jadi macam Venice di Malaysia. Dia macam Venice di Itali. Gitu. Cuma kita tak bangunkanlah. Kalau katalah ada orang yang berfikiran jauh, dia boleh bangunkan Sungai Perak tu seperti Venice di Itali. Terus lalu Sungai Perak tu daripada Iskandar Bridge, bangunkan sepanjang pesisiran sungai sampai ke Masjid Ubudiyah di Bukit Candan. Allahu Akbar, cantik. Cantik. Itu orang panggil imajinasi lah. Kita bayangkan, cantik Sungai Perak ni kalau dibangunkan. Dulu mak saya tu membesar di Sungai Perak lah, mandi Sungai Perak. Saya pun sempat berenang dalam Sungai Perak tu. Sungai Perak. Baik, dan sebahagian ulama mengatakan bahawa musafir yang makruh ataupun haram itu selepas berkumandang azan pertama, sedangkan jika pada waktu paginya dibenarkan. Tetapi yang lebih baik adalah seorang hamba itu berada di rumah pada hari Jumaat agar mengkhususkan untuk beribadah, mandi, berzikir, tilawah, mentadabur, merenung Quran, kerana hari ini adalah hari perayaan bagi orang Islam. Jadi sunnahnya pada hari Jumaat patutnya kita fokus untuk solat Jumaat. Itu. Kalau kita nak buat benda lain pun jangan kita korbankan solat Jumaat. Itu maksud dia. Usahakan untuk solat Jumaat juga. Boleh kan? Boleh kan? Sayang Suhaina katanya atuk saya di Lenggong. Kan orang Perak juga. Tahniah, orang Perak ramai di sini rupanya. Gitu. Baik. Tuan-tuan dan puan, jadi hari Jumaat ni sunnahnya untuk kita hidupkan amalan ibadat. Hidupkan amal ibadat. Banyakkan berzikir, banyakkan beristighfar, banyakkan baca Quran, mandi sunat Jumaat, tadabbur Quran, berwangi-wangian pada orang yang seharusnya. Tuan-tuan dan puan, hari Jumaat khusus untuk kita berehat, untuk kita meraihkan hari ibadat dalam Islam.
Kalau kita tengok orang-orang Yahudi, Bani Israel, mereka mereka dipanggil Sabbath Day. Sabbath ni hari Sabtu. Orang Yahudi meraihkan hari Sabtu, hari cuti. Hari Sabtu ni mereka tak boleh buat apa-apa. Orang Arab hari Jumaat. Orang Bani Israel hari Sabtu. Orang Kristian, Nasrani hari Ahad. Dipanggil Sunday School. Kan? Kalau kita tengok di Eropah, dia ada Sunday School. Dia akan buat event-event ke, dia buat solat, dia buat solat, dia panggil, dia punya khutbah tu pada hari Ahad. Ni di gereja lah. Kalau orang Yahudi dipanggil Sabbath Day ni ataupun hari Sabtu ni, yang Sabat, mereka tak buat apa-apa. Duduk je, rehat je. Dan bagi mereka haram untuk bekerja. Bahkan sebahagian mengatakan masak pun tak boleh. Orang-orang Yahudi yang berpegang pada ajaran yang betul-betul pure, mereka masak pun tak boleh. Memang tak boleh, apa saja kerja tak boleh dibuat. Sebab itu hukuman Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Mereka memasang perangkap pada hari Sabtu dan mereka ambil ikan pada hari Ahad. Mereka ditukarkan menjadi apa? Qiradatan khasi'in, menjadi kera, jadi monyet. Kerana apa? Kerana mereka berhelah untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Sedangkan itu dilarang dalam agama pada masa itu. Jadi kalau orang Yahudi pun boleh menghormati hari Sabtu untuk tidak bekerja, rehat. Orang Islam hari Jumaat, maka khususkan untuk beribadat, ya. Telefon mak di kampung, telefon ayah, banyakkan berinfak, hubungkan silaturahim, ya. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan bertemu pada hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat. Yang ketiga, manfaat daripada hadis Ka'ab bin Malik. Hendaklah ada salah seorang daripada mereka itu bertanggungjawab mengawasi pasukan tenteranya. Kerana semasa Rasulullah SAW turun di medan Tabuk, baginda Rasul SAW bersabda, di manakah Ka'ab bin Malik? Dan sebagaimana yang terdapat dalam hadis diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari, bahawa Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu juga akan diminta bertanggungjawab atas kepimpinannya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Manfaat yang ketiga pada hadis Ka'ab bin Malik ni, kita ni bertanggungjawab terhadap pasukan tentera lah, ataupun setiap area yang kita diberikan tanggungjawab. Ka'ab bin Malik diseru. Mana Ka'ab bin Malik? Dia sepatutnya berada di dalam posisi yang telah diamanahkan. Tapi dia tak ada. Jadi pengajarannya, kita ni bertanggungjawab untuk menjaga apa juga tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik, clear Keempat. Pelajaran yang dapat diambil juga iaitu Rus Kamil, Sabtu semua Yahudi tak masak, macam mana nak makan Ustaz? Mereka masak hari Jumaat. Kepada soalan Puan Rus Kamil, mereka masak, sebahagian mereka buka ni pemetik api, tak boleh buka pemetik api. Buka pemetik api ni consider bekerja. Dia tak boleh bekerja. Hiburan boleh. Hiburan ni tak dipanggil bekerja. Sebab itu masa hari Sabtu mereka boleh menari-nari. Menari-narilah. Mereka duduk tenang. Buka api itu tak boleh. Sebab itu consider bekerja. Saya tak tahulah macam mana mazhab mereka. Jadi macam mana mereka masak? Mereka akan masak pada hari Jumaat. Mereka akan biarkan api itu sampai hari Sabtu. Sabtu makanlah. Gitu. Itu dia punya pahaman lah. Kita pun mana nak tahu sangat. Orang Yahudi ni dia punya agama dia tu tak tahulah. Dan akan ada penyatuan manusia di antara Yahudi, Kristian dan Islam. Dan masa bila? Zaman Nabi Isa AS. Bila Nabi Isa turun, Nabi Isa mematahkan salib. Orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa telah pun mati disalib. Ini kan, mati disalib. Dia mengatakan, aku tidak mati disalib. Dan salib itu dipatahkan. Dan akhirnya semua orang akan beriman kepada Nabi Isa AS. Bukanlah semua orang, sebahagian yang beriman akan beriman. Siapa yang ingkar akan dilawan. Dan Dajjal akan turun bersama-sama dengan orang yang melawan Nabi Isa AS. Akhirnya Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Apabila selesai Dajjal dibunuh, maka datanglah Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa berlindung daripada Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni lebih dahsyat daripada Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj lebih dahsyat daripada Dajjal. Sehingga kerana apa? Kerana Nabi Isa pun berlindung daripada bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka adalah 9,999. Daripada 1,000 orang, jumlah mereka 999 orang. Itu mereka. Satu itu adalah ahli syurga. Maksudnya satu tu adalah orang yang ikut Nabi Isa lah.
Yang lain tu adalah semua pengikut Ya'juj dan Ma'juj ramai. Dan macam mana cara Allah Ta'ala bunuh ataupun matikan Ya'juj Ma'juj? Allah Ta'ala datangkan binatang ataupun penyakit yang menghinggapi leher-leher mereka dan mereka mati. Saya dah kupas tajuk ni malam tadi di surau An-Nur, Seremban Selatan, fasa 3A. Siapa yang ikut malam tadi dia dapat tahulah macam mana bagaimana Ya'juj Ma'juj dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita Zulkarnain malam tadi. Baik, yang keempat, pelajaran cerita daripada Ka'ab bin Malik. Pelajaran yang dapat diambil juga iaitu hendaklah seseorang itu menyatakan sesuatu yang terdapat pada diri orang lain. Menurut pandangan segolongan ulama, menyatakan kecacatan seseorang dan menyatakan kebaikan seseorang dibenarkan pada beberapa tempat dan kesempatan. Perkara itu tidak termasuk mengumpat. Ghibah ni mengumpat. Tetapi ini termasuk perkara yang dibenarkan oleh golongan ulama. Maksudnya apa? Kita explain. Keempat, bila kita tahu orang tu tak boleh, kita bagi reason lah yang sesuai dengan diri dia. Ya Rasulullah, dia tak dapat pergi bukan sebab dia tak nak bersama kita, dia ada 1, 2, 3. Kita pandang daripada sudut yang baik dan kita bagi alasan yang baik untuk orang, hukumnya harus. Hukumnya harus. Dan itu tidak dipanggil mengumpat. Contohnya, ada orang tanya, kita singgah di kedai makan, nasi lemak. Kita tanya, encik kenal tak Pak Mat? Orang kata, Pak Mat mana? Pak Mat dekat masjid, dekat tempat saya ni ada 3 orang. Satu, Pak Mat boncit orangnya. Yang kedua, Pak Mat ni pendek orang dia. Yang ketiga, Pak Mat ni botak kepala dia. Awak nak Pak Mat yang mana? Pak Mat yang botak-botak. Pak Mat botak ujung sana. Maksudnya dia nak describe sifat Pak Mat tu. Seorang boncit, seorang pendek, seorang botak. Ada tak Pak Mat yang 3-3 tu ada? Tak ada. Dia ada seorang tu boncit, seorang tu botak, seorang tu pendek. Maksudnya yang lain tu tinggilah. Yang maksudnya kalau boncit yang 2 lagi tu perutnya tak boncit. Yang Pak Mat botak ni, yang lain tu tak ada botak. Jadi Pak Mat mana yang kamu nak? Ini tidak dipanggil mengumpat. Kerana kita describe orangnya. Jenuh lah kita tak beritahu Pak Mat mana. Saya pun tak tahu. Kamu tak tahu, saya tak nak mengumpat, saya tak nak sebut nama dia. Itu bukan begitu. Maka itu tak dipanggil sebagai ghibah ataupun mengumpat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nombor 5, pelajaran daripada hadis Ka'ab bin Malik. Ustaz, Kak Zee senyap katanya. Saya lupa nak cakap apa ni. Bukan tidur ya, tapi dengar dan pay attention. Kan tanya Kak Zee. Yalah, maklumlah semua orang sembang tiba-tiba senyap je. Kan? Ya betul. Ya, siapa senyap tu saya bersangka baik, mesti ada kerja lain. Ataupun tengah khusyuk mendengar dan menyalin. Maaf hari ni tak komen sebab lipat kain menimbun. Itu seronok lipat kain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kan? Amboi cikgu ralitnya lipat kain sampai dok sedar orang mari katanya. Gitu. Ustaz, cerita pasal Ya'juj Ma'juj malam tadi, makhluk paling jahat di atas muka bumi. Allah je boleh lawan dema Ya'juj Ma'juj tu. Betul ya. Kan. Baik. Jadi tak apa, tak ada masalah. Kalau nak senyap pun tak apa, nak participate dalam perbincangan pun boleh, tak ada masalah ya. Baik. Kalau ada persoalan boleh tanyalah yang related. Baik, yang ke nombor 5. Antara pelajaran yang dapat diambil juga adalah seorang muslim memelihara dan membela kehormatan saudaranya. Seperti yang dilakukan oleh Muaz semasa beliau membela kehormatan Ka'ab bin Malik dan memberi kritikan kepada orang yang mencelanya. Buruk sekali apa yang saudara kamu katakan itu. Dia adalah seorang mujahid yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya Ka'ab bin Malik pergi jumpa Muaz. Wahai Muaz, aku ni bukan sengaja tak pergi perang Tabuk. Aku ada alasan aku sendiri. 1, 2, 3, 4. Maka ada orang Islam yang cela Ka'ab bin Malik. Muaz bangkit. Jangan kutuk dia. Dia orang yang banyak jasanya. Jadi antara pelajarannya adalah kita membela maruah saudara kita adalah satu benda yang sangat terpuji. Kita tak buka aib dia. Kita pelihara dia. Sebab kita tahu kalau buka aib dia, besarlah jadi isu. Kita tutup aib dia supaya Allah tutup aib kita. Kita semua ada aib. Kita semua ada dosa kita. Tak ada siapa yang perfect, tak ada siapa jadi malaikat di atas muka bumi ini. Bahkan para anbiya juga ada salah. Para anbiya ada salah tapi bukan dosa. Menunjukkan itu sifat manusia. Kalau nabi-nabi ada kesalahan sedangkan mereka ini dipanggil khairul anam, sebaik-baik manusia. Apatah lagi kita ni yang penuh dengan bergelumang dengan dosa.
Cuma jangan kita rasa hairan, dia tu kuat solat tapi curi selipar orang kuat juga. Kan, kita jangan bandingkan begitu. Tak semestinya orang tu dia baik, dia tak buat maksiat. Dia buat maksiat, dia bertaubat. Maksudnya dia macam bounce back lah. Dia buat maksiat, dia bounce higher. Dia buat maksiat, dia bounce higher. Maksudnya dia bounce, when we bounce higher. Dia jadi taubat. Kita tahu orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni ujiannya lagi besar. Orang yang jauh daripada Allah Ta'ala ni ujian dia tak besar sangat. Sebab apa? Sebab Iblis ni dia akan goda siapa? Iblis ni dia akan goda anak-anak Adam yang berada on the right track. Jalan yang betul. Iblis dia tak akan buang masa pergi goda orang di disco ataupun kelab malam. Dia tak goda dah. Sebab apa dia nak goda? Pasal memang dah berada dalam situasi nak buat maksiat. Dia akan goda siapa yang sedang buat baik. Jadi nombor 5 ni adalah kita tutup aib orang. Tutup aib orang dan kita jaga diri kita. Kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah tutup aib aku, ya Allah aku banyak salah dan silap. Boleh semua nah? Baik, insya-Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda bahawa baginda SAW bersabda, "Man dhabba an irdi akhihi muslim kana haqqan 'ala Allah an yuntiqahu minan nar." Sesiapa yang membela kehormatan saudaranya yang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskannya daripada api neraka. Apa manfaat dia? Kalau kita jaga aib orang, kita akan dapat syurga. Semua nak ke syurga. Habis tu ustaz, dalam syurga boleh tak buka aib? Dalam syurga tak payah ceritalah buka aib, pasal dah tak tahu dah, memang segala-galanya indah. Tak payah cerita yang lepas, pasal cerita ke depan pun tak habis lagi. Banyak benda nak cerita. Clear Tak payah cerita. Ada orang tanya, ustaz, dalam syurga boleh tak kita bunuh diri? Dalam syurga boleh tak kita mengandung? Dalam syurga boleh tak kita nak buat semua maksiat yang kita nak buat dekat dunia dulu? Saya cakap, dalam syurga ni dah memang indah dah. Tak boleh nak tergambar di akal. Arak ada, wanita indah pun ada, abang-abang sado pun ada. Yang lelaki akan diberikan bidadari-bidadari di syurga. Yang perempuan akan diberikan layanan oleh anak-anak lelaki yang sado, pemuda-pemuda yang sado. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, akan dikelilingi oleh anak-anak muda. Siapa? Ahli syurga. Orang lelaki, wa zawwajnahum bihurin 'ain, akan bersama dengan bidadari-bidadari. Alah ustaz, cemburu dah kami ni isteri-isteri sebab suami dapat bidadari, kami tak dapat bidadara. Bagi suami dia tengok je bini dia terus lupa dah yang lain, sebab bini ni akan menjadi penghulu segala bidadari. Kalau dah ada queen, mana nak pandang dayang? Tengok queen, tengok permaisuri. Dayang tak pandang dah, tengok permaisuri. Allah nak tunjukkan nikmat syurga tu. Jangan kita berfikiran negatif pula. Ya Allah, teruknya orang ahli syurga, ke situ juga dibawanya. Kan? Tak, itu nak cerita indahnya syurga. Diberikan apa sahaja niat dalam hati yang tak tertunai di dunia, Allah tunaikan di hari akhirat. Maksudnya hasrat orang lelaki ni nak banyak isteri lah ustaz je. Dah. Dia ke situ pula. So, lelaki ni sifatnya begitu. Kita tak boleh salahkan sebab itu fitrah lelaki. Fitrah lelaki ni dia walaupun isteri dia cantik macam mana pun, fitrah lelaki ni mata. Sebab itu dugaan yang paling besar bagi lelaki adalah mata. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, lelaki-lelaki yang menundukkan pandangan. Sebab susah nak tundukkan pandangan lelaki ni. Laki secara umumnya susah nak tundukkan pandangan. Walaupun kotanya dah cukup 4, mata dia ligat lagi nak tengok. Itu laki. Allah raikan perasaan ini dalam syurga. Orang perempuan pun sama. Orang perempuan ni apa suka dia? Dia tak suka tengok laki. Dia suka tengok tapi dia tak ada hasrat apa-apa pun. Ya? Tapi dia suka tengok apa? Dia suka tengok pinggan mangkuk. Dia suka tengok katil-katil. Dia suka tengok rumah yang besar. Dia suka tengok perhiasan-perhiasan. Allah sebut dalam Quran, adanya pinggan mangkuk yang indah, adanya air yang dibuat, yang diisi dalam bekas-bekas yang perak, emas, tembaga. Allahu Akbar. Kan? Orang perempuan dia suka tengok produk, dia suka tengok barangan, sebab tu dia ada window shopping. Sebab tu dia suka tengok. Abang, saya tak nak pergi beli pun. Saya nak masuk mall ni nak tengok aje. Nak tengok tu satu terapi bagi diri dia. Terapi orang perempuan ni, dia tengok, Allah bestnya tengok handbag ni, ya Allah baju, ya Allah. Dia seronok. Dia suka tengok je. Dia tahu beli tu pakai sekali kan tak pakai dah. Dia suka tengok.
Jadi orang perempuan dia suka tengok produk-produk, oh cantik. Orang lelaki masuk DIY keluar terus, malah beli apa dah. Orang perempuan masuk DIY pun lama. Dia tengok handbag. Dia tengok ni cawan. Dia tengok frame. Dia tengok apa lagi? Semua benda dia tengok. Awak tengok, awak tak nak ambil ke? Saya nak tengok aja. Saya nak tulis ni harga dekat DIY ke murah, ataupun dekat Giant murah, ataupun kat macam-macam nak. Jadi apa saja hasrat manusia di dunia, Allah raikan dalam syurga. Gitu nah. Baik. Kahwinlah dengan orang buta ustaz katanya. Pasti matanya terpelihara. Mohon maaf gurau ya. Betul ya. Betul. Kalau kahwin dengan orang buta itu dipanggil ahli syurga, kan. Ahli buta, orang buta tu ahli syurga gitu. Ada ustaz saya lah tu masuk kedai tak keluar-keluar kata. Itu sifatnya. Kalau berjalan mata tetap menjeling ustaz kata. Sekarang ni tak payah susah-susah nak pergi kedai. Guna Shopee je. Saya pesan ke rumah saya, tengok Shopee je. Dekat Shopee. Allah murahnya bang, murah, diskaun preferred pula tu 7 hari bulan 7 diskaunnya je. Get ready 7 hari bulan 7. Sifat manusia memang begitu. Orang perempuan dia suka membeli. Sekarang ni pun macam tu juga. Laki pun sama juga. Laki pun suka nak shopping. Kan. Jadi semua tu nikmat tu semua dah diraikan, Allah Ta'ala dah raikan sifat itu di dalam syurga. Maka marilah kita tanam niat sama-sama dalam syurga, ya? Tidak ada perasaan benci dan hasad dengki, perasaan mazmumah itu semua dah tak ada dah, ya? Baik. Maka seorang muslim mendengar kesalahan dan kehormatan saudaranya dicemari dalam suatu majlis, dia berhak untuk membela dan menjawabnya, serta menjelaskan bahawa ini adalah silap dan memberitahu kebaikan saudaranya itu jika dia mengetahui kebaikan yang ada pada dirinya. Yang keenam, bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada musafir, baginda sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu berhenti di masjid lalu menunaikan solat 2 rakaat. Dalam hadis sahih daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah dia tidak duduk sehingga dia menunaikan solat sunat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita musafir, cari masjid untuk solat 2 rakaat. Masjid adalah tempat yang terbaik untuk kita jadikan pit stop ataupun R&R, rehat dan rawat. Tapi kalau kita berada di jalan highway, tak ada masjid lah, ada surau. Kalau kita masuk ke jalan lama, ada masjid banyak. Dulu masa kecil dulu, jalan daripada Gombak ni pergi naik ke Kuala Kangsar tu, singgah banyak tempat, singgah masjid. Singgah masjid, satu masjid. Jadi tahulah tempat-tempat ni. Setiap masjid tu dia ada memori dia. Kan? Setiap masjid tu ada memori. Itu masa saya kecil-kecil dululah. Kan? Ada masjid, ada taman. Betul. Nanti ni kita nak makan cendol pula. Singgah masjid makan cendol. Masjid tu gitu kita nak makan laksa pula. Singgah masjid. Sampai kampung dah tak makan dah. Pasal jenuh kenyang makan dalam perjalanan. Itu masa kecil-kecil dulu. Kan? Kalau jam tu dia kata, kalau jalan lama tu jam, ya Allah, balik Kuala Kangsar pun 8 jam. Kalau jam tu sampai tak berjalan, duduk tengok apa belakang depan tu, buka tingkap, berpanah-panah dalam kereta. Tu zaman-zaman kegemilangan, masa tak ada highway lah. Nombor 7, Masya Allah, 4 bulan 10 hari, 4 bulan 25 hari bersama USZ dengan kitab Jagalah Allah, Allah menjaga. Masya Allah, lama juga 4 bulan dah habis dah hari ni. Baik. Apabila seseorang baru saja pulang daripada musafir, hendaklah dia duduk di tengah-tengah kerumunan manusia lalu memberi salam kepada mereka. Ini adalah budi pekerti Rasulullah SAW yang amat mulia dan terpuji. Kalau kita balik daripada kampung, bagi tahu orang taman, saya dah balik. Itu adab dia. Ataupun datang ke masjid, Assalamualaikum, balik dah saya. Jangan senyap-senyap. Bila awak balik? Bukan awak kat overseas ke? Saya dah balik dah. Lain kali bagilah tahu. Kami suspicious tau. Tengah malam rumah buka lampu. Takutlah kami. Ya, macam tu. Kita pesan pada jiran, akak saya balik kampung seminggu. Tiba-tiba 5 hari kita balik, kita tak bagi tahu akak ni. Akak sebelah dah suspicious. Siapa pula yang balik rumah sebelah ni bang? Telefon. Kan? Dia telefon kita tak angkat telefon. Pasal kita dah balik rumah kan. Nampak? Jadi selalunya kalau kita balik rumah sampai ke kawasan taman, bagi tahu kawasan jemaah bahawasanya kita dah balik, supaya tidak ada timbul rasa ragu-ragu bahawasanya kita tak balik lagi. Berlaku tuan-tuan, di mana orang datang ke rumah tu,
dia angkat macam berpindah. Tuan rumah tu pergi bercuti, datang seorang pencuri ni, masuk ke rumah tu dengan lori masuk. Tintik masuk, ni pergi mana nak pindah dah. Tuan rumah pindah dah. Pindah. Ambil barang, ambil TV, jiran tengok je. Oh, pindah. Last sekali tuan rumah balik, mana barang saya? Bukan dah pindah ke? Sudah. Habis dah. Dah habis. Jadi sebab tu boleh kita balik, kita maklumkan kawasan setempat. Hendaklah seorang menerima permohonan maaf daripada seorang yang meminta maaf. Apabila saudara kamu meminta maaf kepada kamu, berilah izin dan bawalah dia sesuai dengan zahirnya. Dan jangan kamu mengatakan dia mahukan seperti ini, atau niatnya seperti ini, atau dia tidak jujur, tetapi terimalah uzur alasan yang dibenarkan. Bila orang minta maaf, terima maafnya. Yang kesembilan, pelajaran yang paling besar daripada kisah ini di atas, menjauhi dan mengelak daripada orang yang melakukan maksiat. Hasan Al-Basri berkata, betapa menakjubkan. Mereka bertiga sama sekali tidak menumpahkan darah. Mereka juga tidak menumpahkan darah di tengah jalan. Mereka tidak melakukan kerosakan di muka bumi. Mereka tidak merampas harta. Tetapi balasan dan ganjarannya amat keras dan dahsyat sebagaimana yang sudah kita ketahui. Bagaimana orang yang melakukan dosa besar dan perbuatan keji dan mungkar. Oleh demikian, elak daripada derhaka atau durjana termasuk dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan orang yang menyatakan secara terbuka perbuatan bid'ah meninggalkannya adalah harus dan wajib. Maksudnya, jangan buat maksiat. Sedangkan Ka'ab buat benda yang tak tumpahkan darah pun. Tinggalkan jihad lah. Telah pun dihukum macam tu punya dahsyat. Apatah lagi kalau buat dosa terang-terangan di khalayak ramai. Begitu juga dengan orang yang sering melakukan kemaksiatan dan dosa, seperti ketagihan arak, dadah, ketagihan dengan muzik, nyanyian, melalaikan, juga seperti orang yang melanggar dan melakukan perkara bertentangan dengan sunnah dalam perlaksanaannya. Mereka juga perlu dielakkan setelah diberikan nasihat. Adapun menjauhi dalam persoalan duniawi, maka itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya 3 hari. Sebagaimana hadis Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslim an yahjura akhahu muslim fawqa 3 layalin yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya semasa sesama muslim lebih daripada 3 hari. Keduanya bertemu, yang seorang bertemu berpaling dan seorang lagi berpaling juga. Tetapi yang lebih baik adalah keduanya memberi salam. Yang siapa yang lebih awal memberi salam. Hadis Bukhari dan Muslim. Adapun mengenai soal agama, kamu boleh mengelak dan tidak bergaul dengan golongan ini dan yang menjadi hamba hawa nafsu sehingga kamu dapat mendidik dan menyedarkan mereka. Jika kamu melihat bahawa mereka terdapat manfaat sekiranya mengelak mereka, akan tetapi mana ayat tadi? Adapun mengenai soal agama, tadi tu soal duniawi, 3 hari je tak boleh tegur. Contohnya dia pecahkan pasu. 3 hari tak tegur, dosa. Yang ini bab maksiat. Dia minum arak, dia berzina, dia berjudi. Kita tak tegur dia. Sebab dia tak bertaubat. Kalau dah bertaubat, lain cerita. Yang ni tak bertaubat. Kamu boleh mengelak dan tidak bergaul dengan mereka. Kerana nak menjaga diri kita dan tak nak bersubhat dengan maksiat yang dibuat. Sesiapa yang mahu meneliti kembali masalah ini boleh melihat. Ini dia punya kitab. Yang ke-10. Hendaklah seorang Muslim memberi khabar gembira kepada saudaranya yang Muslim dengan pelbagai cara. Seperti apabila anaknya baru lahir atau anaknya lulus dan berjaya dalam peperiksaan. Atau dia mendengar kata-kata yang baik tentang dirinya atau bermimpi yang baik. Beri berita gembira dipanggil sunnah. Bagaimana Ka'ab bin Malik mendapat berita gembira, maka dia bagi hadiah pada orang yang menyampaikan berita itu. Selalulah berikan berita gembira. Sebab tu Nabi SAW sebut, basyiru wa la tunafiru, beri berita gembira. Selalu beri berita gembira. Ini kerana golongan yang dengki, membenci dan berdendam sentiasa menyimpan kebaikan dan memperlihatkan keburukan. Jika dia melihat kebaikan pada saudaranya atau mendengar kebaikan tentang saudaranya itu, dia menyembunyikannya. Dan jika mendengar sesuatu yang menyedihkan tentang saudaranya itu, dia akan menceritakan kepada orang lain. Ke-11. Hendaklah orang yang diberikan khabar gembira memberi hadiah kepada orang yang memberi khabar gembira tersebut. Kerana sifat seorang Muslim adalah dermawan dan suka memberi dan ringan tangan. Kita dapat berita gembira, orang yang menyampaikan itu kita bagi hadiah. Ini sunnah Nabi SAW, kita bagi.
Sahabat buat benda yang sama dan di-endorse, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Hari yang paling baik bagi seorang Muslim adalah semasa Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Ini kerana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ka'ab, bergembiralah pada hari yang telah kamu lalui sejak ibu kamu melahirkan kamu. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan perkara seperti ini? Padahal sudah maklum bahawa ketika Ka'ab memeluk Islam, hari itu adalah hari yang paling baik dalam kehidupannya. Golongan ahli hadis menjawab soalan ini dengan mengatakan maksudnya bahawa hari itu adalah hari yang paling baik dalam kehidupannya sejak ibunya melahirkannya. Kerana Islamnya pada hari ini cukup sukar dan berat untuk diterima. Orang yang diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu adalah hari yang terbaik dalam hidupnya. Ulama lain mengatakan hari ini adalah hari Islam dan hari bertaubat, dan yang keduanya berkumpul hingga menjadi hari yang satu, yang terbaik bagi dia sejak ibunya melahirkan dia. Kesimpulan daripada semua pelajaran ini adalah, jika kamu mengalami pelbagai kesukaran, kesempitan dan kerumitan, maka tidak ada yang dapat menyingkap dan menyelesaikan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Dalam kitab Safwat Safwah, Ibn Jauzi mengatakan, tidak ada yang dapat menyingkap kesukaran selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada yang dapat memberi rezeki selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Habis dah kitab. Habis. Tuan-tuan dan puan, mewakili barisan AJK Masjid, saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran dan kebersamaan tuan-tuan dan puan sepanjang 4 bulan 25 hari kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap masa yang kita gunakan, maksudnya 4 bulan 25 hari itu berapa jam dah? Kan saya pernah lupa dah. Kalau 4 bulan 30 kali 4, 3 kali 4 12, 120, 145 jam. Kan 145 jam non-stop lah kalau kita buat macam tu. Jadi tuan-tuan puan, mewakili barisan AJK Masjid, saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira di atas kebersamaan. InsyaAllah kita akan menyambung kitab yang baru pada masa terdekat, ya. Saya masih lagi dalam membuat pemilihan kitab. Senarai dah ada, kita buat pemilihan kitab. Kalau boleh kita nak minimizekan pembelian kitab, sebab yalah kesian pula nanti ada yang nak kena beli. Tapi kalau semua dah ada kitab tu, maka kita boleh guna kitab tu je lah. Ala kulli hal, kita nak meraihkan beberapa pandangan juga, ya, sebab ada jemaah-jemaah di tempat kita ni yang memang dah ada kitabnya. Kitab dia dah ada, jadi dia pun nak join sama. Tapi meraihkan juga yang memang dah hadir dengan ada kitab. Ada beberapa masjid, tempat-tempat lain, kuliah-kuliah muslimat yang tidak menggunakan kitab tu, kita boleh letakkan dalam kuliah ni, insya-Allah. Jadi siapa punya hari jadi? Masya-Allah, hari jadi, selamat hari lahir kepada yang menyambut hari lahir. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, ceria selalu, dan jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan, ya, dipanjangkan umur dalam ketaatan, insya-Allah. Allahumma amin. Tahniah kepada yang menyambut hari jadi pada hari ini, dan samalah bulan Jun. Saya pun baby Jun. Siapa yang bulan Jun ni selalunya tak ada selalunya. Kan itu bulan Jun lah, itu rezekinya lahir bulan Jun. Jadi apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Next kita guna kitab apa? Next kita akan guna kitab, ada beberapa kitab yang kita dah shortlist. Nanti saya akan letak di Facebook lah beberapa kitab. Minta tuan-tuan perempuan vote ataupun bagi cadangan. PM tepi pun tak apa, inbox Masjid Mardiah kitab-kitab yang nak disarankan. Saya dah ada shortlist dah. Tapi kalau mana dah tahu ada satu kitab tu yang lebih praktikal untuk kita amalkan, sama ada kitab tasawuf ke, kitab fiqh ke, kitab hadis ke, kitab hadis akhir zaman ke, kitab tafsir ke, kita boleh kupaskan dan kita boleh bawa ke tengah. InsyaAllah, kalau boleh kita ambil kitab yang nipis-nipis sikit, cepat habis. Gitu. Kitab nipis, cepat habis, ataupun tajuk dalamnya tu tajuk yang penting dan pendek-pendek. Maksudnya kita tak bawa sambung tajuk ini pada minggu hadapan, tak nak begitu. Maksudnya satu tajuk, satu hari. Kita boleh kupas satu hari. Aqulu madza tasma'un, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i wal amwat. Kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua tuan-tuan dan puan boleh terus menyumbang kepada tabung Masjid Al-Mardiah seperti mana tertera di bawah, Bank Muamalat 1403 0000 663 715. Dan sekiranya kitab dah dapat nanti dan terpaksa dibeli, kita akan buka satu lagi tabung untuk tabung menaja kitab. Tuan-tuan dan puan boleh masukkan duit ke Masjid Mardiah, tulis di situ tajaan kitab.
kita akan beli secara bulk ataupun pukal daripada kedai buku dan kita akan distribute kepada semua yang request secara percuma sebab dah ada orang infak. Macam kita buat pada kitab Jagalah Allah, Allah menjaga kamu. Ada yang dah bagi duit. Ada yang dah bagi duit tapi kitab tak dapat. Tolong inbox Masjid Martiah. Ya, ada yang dah bagi duit, ustaz saya dah bagi duit untuk kitab ni. Tak dapat-dapat pun. Bagi tahu sama ada kita nak carry forward atau nak juga kitab ni sebab kedai buku semua tutup lagi. Ataupun boleh beli di Shopee. Nanti kita akan transfer ke Shopee dan Shopee hantar ke rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan solat Jumaat, selamat makan tengah hari, selamat berqailulah. Dan jangan lupa baca suratul Kahfi dan banyakkan berselawat. Wassalamualaikum.